Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa qala Imamul Ghazali qaddasallahu sirra. Berkata Imam Ghazali qaddasallahu sirra, was-sawabu lil murid an yuqaddira ma'a nafsihi alladhi la yudha'ifuhu anil ibadah allati huwa bisadadiha. Fa idza intaha ilayhi wa kafa wa in baqiyat syahwatuhu wa 'alal jumlah fataqdiru ta'ami la yumkinu fa innahu yakhtalifu bi ahwalil ashkhas. Naam, qad kana qutul jama'atin min as-sahaba sa'an min khintatin fi kulli jum'ah. Fa iza akalu at-tamr iktahu minhu sa'an wa nisban. Wa sa'ul khintatu arba'ati amdud. Fa yakunu kullu yawmin qariban min nisbil muddah wa huwa ma zakarnahu in annahu qadru sulusil batn. Wa ihtija bitamar ila ziyadatin lisukutin nawa minhu. Dahsyatnya ni, orang dulu masya-Allah. Proses dia untuk mentasbih, membersihkan tapak qalbi itu. Ini di antara dia bersangkutan dengan luar. Dan yang sebesar-besar sebenar-benar bagi murid wasawab, yang sebenarnya bagi murid, apa mana murid? Orang yang ada irada untuk sampai makrifat ke Tuhan. Itu mana murid? Di kalimah arada yuridu iradatan masdar di bahwa muridun wa zaka murad. Itu murad orang yang terik, ini murid. Mana orang yang mendaki. Batu pelajar dipanggil murid. Ya. Muridul ilmi, ada muridullah itu paling tinggi. Yang paling hina apa dia? Muridud dunia. Itu ambil. Hidup dia tak lain nak dunia. Dan yang sebesar-besar bagi murid yang menjalani akan jalan akhirat, bahawa mentakdirkan ia serta dirinya bagi kadar makan dan makanan akan makanan yang tiada melemahkan akan dia daripada buat ibadat. Bermakna dia makan tu luqaimatun, beberapa suap je, jangan lebih. Dia makan sekadar boleh buat ibadat, stop. Kalau dia lebih aja habis, dia tak dapat fadilat mensedikitkan makan. Yang Nabi kata iza aqallur rajul at'ma muli'ah jawfu nuran. Siapa mensedikitkan makan, Tuhan penuhkan batin hati dengan nur. Lepas tu dalam suluk keadaan ni kita ambil, ya, makan 1/6 dia biasa, sikit dan makan kita sedikitkan, zikir kita banyakkan. Dia tak zikir sikitkan, makan banyak, habis jawabnya. Tenggelam begitu, gelap, duduk dalam zulmah. Jadilah dia hamba perut. Ya, hamba perut. Dan sebenar-benar bagi murid itu menjalani akan jalan akhirat, bahawa ditakdirkan bagi diri akan kadar makanan itu yang melemahkan akan daripada ibadah. Mana dimakan sekadar jangan lemah ibadat, jangan semayang pun tombang batal makan. Itu ya, dalam hadis sahih Nabi dah sebutkan, al-mu'min ya'kulu fi ma'in wahid wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'ain hasba ibn adam luqaimatin mikinna sulbah fa in kana wala budda fa sulusul ta'am wa sulusul syarab wa sulusul nafas. Rawahul Bukhari wal Muslim, hadis sahih. Mana orang mukmin makan 1 perut, orang kafir makan 7 perut. Kau tak cari, tuan-tuan tengok malam. Tuan-tuan keluar malam tengok restoran, penuh macam dia orang tu. Kena Cina semua kafir tengok penuh, berasak dia makan kan. Tuan-tuan tanya, lu kerja mu apa? Gua kerja mu makan lah. Habis lu makan, mu makan mu kelija. Kelija makan mu kelija sama dalam kandang. Kaki 4. Ya, yaquluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am, tu ayat Quran. Yaqul, orang kafir dia makan, wa yatamatta' dia berseronok-seronok kama ta'kulul an'am, macam binatang kaki 4 tu makan, serupa. Yang tak saya kata orang kafir, orang mukmin pun kalau perangai macam tu, bila mukasyafahkan pada batin aulia, nampak ada kepala dia. Ada kepala himar, ada kepala buruk, ada kepala dia. Mengikut nafsu dia. Ya. Jadi makan sekadar hajat, dan kita niatkan makan adalah untuk ibadat. Makan kata makan, tapi niat lain. Sebab apa? Berbeza makam. Orang beriman makam dia akan tinggi. Ya, dan beriman pula ada makam lagi macam-macam peringkat. Maka niat mereka itu semata-mata untuk beribadat pertama. Nukta akhir apa kita buat? Kita makan, kita minum, kita bekerja, darat, laut semua. Akhir dia nukta apa? Li ibadatillah. Apa dia betul? Ya, kalau dia buat tadi kena linafs, kena nafsu, habis paul. Ya, tidak diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala, habis. Maka apabila sampai ia kepada sekadar yang demikian itu, makan sekadar alas perut cukuplah tu, ya, maka berhenti daripada makan. Makan ketika lapar, berhenti sebelum
kenyang. Dan jikalau ada lagi tinggal syahwatnya akan makanan sekalipun, dan hasil atas perhimpunan perkataan tersebut itu bahawa mentakdirkan akan makan itu mana sukat makan, itu tak dapat jadi kerana bersalah-salahan segala kelakuan tubuh badan manusia. Sebab manusia tapi tak sama lah. Kan orang gemuk dia makan 10 suap tak ada apa bagi dia. Tapi kalau orang kurus makan 10 suap, mengah dia kan. Contohnya lah. Jadi ikut saiz tak sama. Ya. Tetapi sungguhnya telah ada makanan beberapa jamaah daripada sahabat Rasulullah SAW, itulah sak dalam daripada gandum, satu hari satu sak, satu cok cupak bergedak cik itu. Satu hari ya. Yang ni satu gantang fitrah sak. 4 sak satu gantang sak. Daripada gandum, dan tiap-tiap satu sak dalam 4 mud tu. 4 cupak satu gantang seminggu. Batu sukat ni. Ada tuan guru satu hari dia makan 12 suap ni. Badan dia kita tengok besar kan. Tuan guru di Kelantan lah. Dia makan satu hari 12 suap. Kita kalau tanya hari ni kita makan berapa suap, confirm tak dia jawab. Berapa belum hasrat nak mengira. Saya ni makan ni tengoklah, kalau sedap saya bantai lebih kan. Kalau tak sedap ana zuhud. Kalau tak sedap dia tali lebih kan. Kalau tanya satu pinggan berapa suap, balikkan tuan kira. Satu pinggan berapa suap, itu pun kita tak tahu kan. Berpuluh tahun kita makan satu pinggan berapa suap. Sebab apa? Belum ada hasrat. Nak taklil ta'am. Ya, sebab qillatu ta'am hiya ibadah, mensedikitkan makan adalah ibadat. Rasulullah punya hadis tadi, sedikitkan makan itu ibadat. Dan apabila makan mereka itu akan kurma, maka makan mereka itu di dalam satu Jumaat akan satu gantang fitrah, satu minggu. Serta gantang kerana di dalam kurma itu ada bijinya. Ya, segantang dia makan itu seminggu tadi. Dan adalah satu gantang gandum, itu dipanggil 4 mud. Apa mud? 4 cupak. Maka ada tiap-tiap hari, ya, mereka makan akan makanan kadar lebih daripada setengah mud. Iaitulah seperti yang kami sebutkan dahulu itu, bahawasanya adalah memenuhi sekadar sepertiga perut. Ya. Dalam hadis Nabi kata apa? Fa in kana wala buddah fasulusus lit ta'am wa sulus lis syarab wa sulul lin nafas. Ni boleh makan sedap-sedap lah kali kena paling tinggi makan sulus, 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 pernapasan. Tu kesihatan ada tadi. Ni dia makan lebih tenang, lala nak bangun tu boleh macam JCB kan, tongkat bangun. Sebab apa dia makan banyak. Dari macam kan, kawan kata tambah lagi saya, sedap kata, sedap. Dia pun taruh kan. Kena limit, sedap atau tak sedap, cukup pump, stop. Segi kesihatan cantik, luar pun cantik. Ya, tak terlalu berat makan. Yang penting rohani kita. Bila banyak makan, gelap hati kita. Ya. Keadaannya lebih daripada satu mud, itu seperti yang kami sebutkan dahulu, bahawasanya adalah memenuhi sekadar sepertiga tu. Dan di dalam memakan kurma itu berkendak ia kepada lebih daripada gantang kerana mengurangkan biji daripadanya. Sebab kurma nampak segantang tapi tak sampai, sebab biji ada kan tolak. Lebih sikit pun tak apalah. Habis. Kemudian kata Imam Ghazali satu lagi, waqad kana Abu Zar radhiyallahu an yakul ta'ami fi kulli jum'atin sa' min syair ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la azidu alaihi syai'an alta alqahu fa inni sami'tuhu yaqul aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah wa ahabbukum ilayya man mata ala ma huwa alaihi al-yawm. Ini hadis pada ketika itu dibaca kepada Sayyidina Abu Zar. Maka itulah kaedah Sayyidina Abu Zar ambil. Ya. Apa dia ni? Tengok. Dan adalah Sayyidina Abu Zar radhiyallahu an berkata, adalah makananku dalam tiap-tiap satu Jumaat, mana seminggu, satu gantang fitrah daripada syair, gempung gandum yang kasar. Ya, Rasulullah makan tu tak makan lain tu ni. Dia makan tepung kasar je. Ya. Lebih kurang maksudnya. Kita tepung pula halus, bertapis, bermutu tinggi. Dahsyat. Ya, kita punya makan tepung bermutu tinggi. Sahabat makan tepung syair kasar kan. Ya, tengok tu dahsyat. Dalam urusan dunia mereka lebih kurang. Dalam ibadat, Masya Allah. Kita pula kebanyakan terbalik. Urusan dunia bukan main, dia amat-amati.
Urusan ibadat lebih kurang. Lepas tu kita jauh dari Tuhan, ya, bahaya. Tengok tu. Jadi pada masa zaman Rasulullah SAW, dia makan begitu. Kemudian demi Allah tiada aku tambahi atasnya hingga aku mendapat akan dia, sehingga balik menghadap Ta'ala. Sebab apa begitu? Kerana telah aku dengar akan Rasulullah SAW bersabda, orang yang terlebih hampir kepadaku, dunia dan akhirat dia dekat dengan Rasulullah SAW, dapat syafaat dia, ya, kedudukannya pada hari kiamat, ya, di hari kiamat dapat bersama dengan Rasulullah SAW. Siapa dia? Tengok ni. Dan yang terlebih kasih daripada kamu kepadaku, mana orang tu paling aku sayang, Nabi kata, orang yang mati padahal atasnya kelakuan pada masa aku hidup. Mana kelakuan sahabat bersama Nabi tu, dalam didikan Nabi, amalan itu, aku dah wafat pun ditekal dalam keadaan tu. Itu aku kasih. Mana mereka tidak meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh. Itu maksud dia. Itu di antara komen daripada Imam Ghazali menceritakan Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an, ya. Jadi makan satu gantang seminggu, dan kalau kita bagi tu gantang kan, gantang Baghdad berapa besar kecil kan, seminggu kita bagi 7, ya, 24 jam makan 1/7. Sikit, memang sikit sangatlah. Lebih kurang saja dia punya makan, sebab makanan bukan matlamat hidup. Makanan sebagai keperluan hidup. Manusia bukan malaikat, dia perlu makan, tapi bukan matlamat. Matlamat lebih besar daripada keperluan, ya. Dunia kita letak keperluan saja. Adapun akhirat menuju jalan Allah, itu dipanggil matlamat hidup. Wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan kamu adalah muntaha, kemuncak dia. Kemudian urusan yang kedua, wazifatus saniyah, bahawa mengurangkan makan dengan iktibar waktu makan pula. Wallahu a'lam.